Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Qala Allahu fil Qur'anil Karim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Nafas dan main rahmatillah wa ta'ala. Alhamdulillah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ini bersama yang dapat ditentukan pada malam ini. Kita sekarang berada di bulan Rabiul Awal. Jadi banyak sambutan-sambutan Maulid Rasul di sana sini dengan selawatnya, berjanji, marhaban dan sebagainya. Cuma tentu sekalian kita kena ingat bahawa Nabi SAW bukan diutus oleh Allah Taala semata-mata untuk dipuji dan dipuja. Kalau nak puji orang tak payah hantar Nabi, hantar Siti dengan Mawi cukup dah. Tapi Allah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW ini mempunyai sebab-sebab yang tertentu. Yang pertama, kenapa Allah Ta'ala mengutus Rasulullah SAW tidak lain tidak bukan itu sebagai pembawa rahmat kepada seluruh penduduk alam. Sebab itu disebutkan di ayat yang saya sebut tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utus kamu wahai Muhammad ke muka bumi ini melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh penduduk alam. Bukan setakat manusia dapat rahmat yang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haiwan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang di daratan, di lautan, di langit, semuanya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masa Nabi kecil, bayi dulu, orang Arab itu sudah menjadi kebiasaan. Orang kampung dia akan pergi bandar, cari anak-anak orang bandar bawa balik kampung. Diajar bahasa yang bagus. Sebab ketika itu tidak ada pencemaran bahasa di bandar. Diajar bahasa, kemudian disusukan di kampung dengan udara yang baik itu semua. Sebab itulah mereka mengambil anak-anak orang bandar, mengambil upah untuk menyusukan. Jadi banyaklah kabilah-kabilah datang ke bandar. Maka di antaranya itulah Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Datang-datang dari Mekah. Orang beritahu bahawa di rumah Aminah itu ada seorang bayi kecil yang baru lahir. Terus mereka pun masuk ke rumah Aminah. Tengok Nabi SAW suka sangat itu sudah. Ialah tengok baby kan. Sebab baby ni kalau kecil pun orang suka, walaupun dia anak negro ataupun anak keling betul sudah. Walaupun dia hitam dekat orang cium. Cuma Nabi SAW kita siapa nak cium? Mungkin ada bini tu nak cium. Sebab besar-besar dia banyak dosa betul sudah. Anak kecil, kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tak ada dosa. Sebab tu suka dengan bayi. Lalu Khadijah tadi terus Halimatus Sa'diyah terus ambil Rasulullah SAW. Bila dia tengok, dipeluk, dicium, minat itu sebenarnya. Tapi suami dia tegur, bagi tahu ya, Dimas, cuba ditanya siapa bapaknya. Sebab apa kita datang untuk mengambil anak ini, tujuannya untuk mengambil upah menyusukan dia. Habis kalau dia tak ada bapak, nanti siapa yang nak upah itu? Maka nanti bila beritahu anaknya anak yatim, dia letak balik Muhammad di tadi putuskan. Mereka pun keluar daripada rumah Aminah mencari bayi-bayi yang lain. Cari, tak ada. Memang Allah Ta'ala takdirkan Halimatus Sa'diyah dan keluarga ini mesti bawa balik Muhammad ke perkampungan. Tak dapat anak lain dah. Bila dah tak ada, mereka pun nak balik. Tapi kalau perempuan itu terus dia, bila dia dah suka satu benda tu, tak mahu ditinggalnya. Dia dah minat Zulian ke terus dia, walaupun Mas Dirwan, itu juga yang minat kat abang tu. Walaupun nak dia bagi yang apa tu, Habib jual lah, pokong lah, tak mahu dia. Dia pun pujuk suami dia. Pujuk-pujuk kita ambil abang ya. Walaupun anaknya anak yatim, boleh jadi tidak ada yang membayar upahnya, mudah-mudahan ada keberkatan yang akan diberikan oleh Tuhan. Maka akhirnya, ataupun juga isteri tadi, dia ambillah Rasulullah SAW bawa balik kampung. Rupanya ketika itu di perkampungan Halimatus Sa'diyah, dalam keadaan kering kontan, kemarau panjang, rumput-rumput semua dah mati dah, tentu saja pokok-pokok mati dah habis, coklat dah, air tak ada, binatang-binatang tu semuanya dah terbalik, tak boleh bangun sebab dah tak makan, tak minum, susunya pun dah kosong, tentu saja, semua kurus-kurus. Tapi dengan kehadiran Rasulullah SAW pada hari tersebut, Allah Ta'ala menurunkan hujan yang banyak. Kemudian binatang-binatang tadi bangun, makan rumput-rumput, minum air, balik petangnya gemuk-gemuk itu sudah boleh diminum, boleh dimakan dagingnya. Itu di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kehadiran Rasulullah SAW di satu tempat. Bila Nabi datang ke satu tempat, Allah Ta'ala akan rahmat di tempat itu. Tetapi tentu saja di antara banyak-banyak rahmat tadi, rahmat yang paling besar ialah rahmat hidayah Islam yang dibawa oleh Rasulullah.
Sebab yang lain ini sifatnya sementara, sifat di dunia saja. Tapi Islam ini sampai ke alam akhirat akan menyelamatkan manusia. Kita nikmat itu sebenarnya memang kalau nak kira banyak kan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian cuba untuk nak kira nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kamu, pasti kamu tak dapat mengira. Gagal. Jangan nikmat duit lah tuan-tuan. Cuba tengok tu nikmat hidung tu. Cuba dibuat je tu hari kita tersumbat hidung tu, nafas pun susah tuan-tuan. Dibuat je oleh Allah Ta'ala di sekat udara je pula. Minum, kita sehatkan, semua kita satu pusing boleh makan. Tapi bila kita tak sehat, tengok macam mana makanan yang sedap pun jadi tak sedap. KFC pun tak makan lah tuan-tuan. Kalau rumah makan KFC pun tak ada. Makan secret recipe tak ada kan. Walaupun sedap tu, tapi bila kita sakit tu diuji oleh Allah Ta'ala, tarik sikit nikmat, tak ada makan dah sendiri kan. Atau yang dunia-dunia ni bersifat sementara saja. Yang kekal ke akhirat, iaitulah rahmat Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Melalui Islam tadi tuan-tuan, Allah Ta'ala mengurus manusia, ya, daripada segala aspek kehidupan kita. Daripada aspek akidah kita, daripada aspek syariah perundangan kita, daripada aspek kekeluargaan, aspek perniagaan, semuanya disusun atur oleh Allah SWT dengan rahmat tadi. Kita lihat dalam bidang ekonomi misalnya. Sebelum adanya Islam, orang berniaga, tetapi bila orang melakukan pinjam-meminjam, di sana dikenakan riba. Bila kena riba, orang tadi dah susah, pinjam, kena bayar double pula tentu sekalian. Jadi dia menyusahkan balik. Datang Islam, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan kepada kamu jual beli, dihalalkan riba. Nak jual beli sila, riba jangan. Jadi kat situ orang-orang yang meminjam terlepas daripada bebanan yang menyusahkan mereka. Ini Islam bawa tentu sekalian. Apa lagi? Menikah tentu sekalian. Sebelum tu orang tak kira orang perempuan yang tentu sekalian zaman Arab dulu, dia jadi mainan saja. Orang lelaki tu suka kadang-kadang esok kahwin dengan orang tu, esok malam dengan orang sana pula. Orang jahiliah ni macam-macam cara kahwin dia tentu sekalian. Ada beberapa kaedah orang jahiliah kahwin. Satu tentu sekalian yang menikah cara macam kita ni lah, iaitu orang-orang golongan Hanif yang berpegang dengan ajaran Nabi Allah Ibrahim AS. Dia nak kahwin, dia nikah dulu macam Abdullah dengan Aminah. Ada jenis satu perempuan tu akan ditiduri oleh beberapa orang lelaki. Bila dia tiduri oleh beberapa lelaki, nanti perempuan tu pilih yang mana satu dia nak. Boleh jadi yang tu kot, banyak tongkat Ali, dia power sikit. Yang lain tu lemah. Ada tak nak, dia nak yang tu. Yang tu bila jadi isteri, suami dia. Ada satu kaedah lagi, satu perempuan itu akan digauli oleh beberapa lelaki. Nak tengok siapa bapaknya, nanti tunggu anak tu lahir. Siapa yang mukanya mirip macam anak tu, dia akan jadi bapak. Ada begitu tu sekalian kaedah dia. Jadi ini adalah kaedah-kaedah yang merosakkan zuriat manusia. Maka datang Islam, kalau nak perempuan boleh, tetapi nikah. Satu boleh, dua boleh, tiga boleh, empat boleh, lima jangan. Empat saja ya. Kalau nak lima, tunggu satu lagi mati. Apa nunggu lima? Tapi ada yang 10 tentu sekalian. Ada 10 kan? Yang baru ni di Indonesia 10. Dia tu dulu agaknya berguru dengan yang dekat Johor tu, yang nama Talib tu, Singapura tu Johor. Itu dia kira kan, fakihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Dan asal satu, itu 10 tu tercampur. Jadi sepatutnya wa di situ makna atau 2 atau 3 atau 4 atau 1. Dia baca lain, dia baca dan 2 dan 3 dan 4 dan yang asal 1. Itu yang dikawin 10 tu. Muncul dia tak darab ya. Kalau dia darab itu tu sekian, 2 kali 3 6. 6 kali 4 24 campur yang asal 1 5. 25 itu sekian. Jadi kaedah-kaedah perkahwinan itu diatur dalam Islam itu sekian untuk memastikan zuriat manusia tadi terjaga dan terjamin. Begitu juga dalam aspek-aspek yang lain. Ini cantiknya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam peperangan tentu sekalian, sebelum Islam datang, rahmat Islam dibawa oleh Rasulullah. Bila berlaku peperangan, kemusnahan akan berlaku. Tak kira orang perempuan kena bunuh, kena rokok, kena colek, anak kecil kena bunuh, orang tua kena bunuh, rumah ibadah kena rosakkan. Tapi tengok, apabila Islam datang, Rasulullah beritahu kalau nak pergi berperang, kita ada akhlak. Apa dia? Satu, tidak boleh mengganggu anak-anak kecil, orang-orang perempuan yang tidak terlibat peperangan, orang-orang tua yang uzur, orang-orang sedang berjalan ke rumah ibadah mereka, dan juga rumah-rumah ibadah orang bukan Islam tidak boleh diganggu. Itu dalam perang tentu saja rumah ibadah orang Islam tak boleh diganggu. Di zaman aman perang tentu saja berampas Bible dalam gereja. Ini macam mana dia tentu saja.
Saya tentu saja kalau ikut kaedah Rasulullah ini salah tentu saja kita menceroboh rumah ibadah waktu Islam. Atas alasan apa pun tentu saja Nabi tidak benarkan. Kenapa kita menceroboh rumah ibadah waktu Islam? Perang tak boleh. Ini kan tak perang tentu saja kita ceroboh. Rampas Bible dan sumpah dengan ini. Ini adalah bertentangan dengan hukum hakam Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita nak bagi alasan apa? Ijtihad. Adakah kita lebih hebat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Tentu saja. Tak kala mana Palestin diserang dan telah dapat dikuasai oleh tentera Islam. Teman-teman Abu Bakar, para sahabat ketika itu nak masuk dalam gereja. Dah dapat kuasai dah tentu saja. Kalau ikut dah kita dah menang dah. Tetapi pada itu kata tidak, kita tidak akan memberikan kunci Baitul Maqdis melainkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Dia tak lupa tentu saja. Panggil Umar. Umar datang dari Madinah ke Palestin tentu saja untuk bertemu dan berdialog dengan padri-padri Kristian tersebut. Kita di Malaysia garang sangat tentu saja. Asyik nak gaduh saja dengan padri, tak mau bincang, gaduh. Takut apa sangatlah kita ni tentu saja. Ini masalah Bible ni. Kau tak takut apa? Ada anak-anak tuan baca Bible ke? Anak-anak kita mangga je lah baca tentu saja. Quran pun tak boleh baca, mana sempat dia nak baca Bible. Ini takut Bible macam takut dengan tu pocong tentu saja. Itulah banyak sangat tengok filem hantu ni kat Malaysia ni. Kejap Pontianak Sundal Malam lah macam itu yang tengok Bible tu rasa macam macam malam tanah kot. Tak ada tu kata-kata yang bimbang. Dan tidak ada kes lagi tu, kes setakat ni dapat dibuktikan di tanah air kita. Ada orang Melayu Islam keluar dari Islam masuk Kristen membaca Bible tak ada. Lina Joy masuk Kristen bukan kerana membaca Bible, kerana dia cinta dengan jantan Kristen itu sekian. Aisyah Bukhari masuk Kristen bukan kerana dia baca ataupun hafal Bible, dia hafal surah Yasin tentu sekian. Tapi kenapa dia jadi Kristian? Sebab dia cinta dengan jantan Kristian. Hartina Kamarudin di Perak tu yang kembar dulu di Kampar tentu sekian. Masuk Hindu, adakah kerana dia baca kitab Vedas? Tidak tentu sekian. Tapi kerana digilakan, keling tentu sekian. Bukan kerana dia baca kitab itu. Jadi kita ni kadang-kadang diemosikan tau tentu sekian. Diemosikan dia bahasanya. Sekarang dia tentu sekian dilaga-lagakan, dia apa nama ni? Dihasut tentu sekian dalam isu-isu agama seperti ini. Jadi tuan-tuan kena fahamlah isu-isu agama ni tentu sekian. Dia penyelesaian tak ada lain. Kita kena kembali pada ayat Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang terbaik tentu sekian untuk selesaikan masalah agama ni tentu sekian. Kita gaduh-gaduh tak habis. Kalimah Allah tak habis. Semua tentang perkara akidah sekarang ni dipolitikkan. Jangan politikkan isu akidah tentu sekian. Isu akidah kalau kita nak jaga jangan betul-betul. Ini kejap-kejap isu akidah itu kerja Syiah. Sekarang Syiah dah tak haram dah kan? Syiah hari itu haram sekejap saja beberapa bulan lepas. Sekarang isu Syiah tak timbul lagi dah. Kau nak ikut Syiah ke apa, tak ada siapa pun kena tangkap. Hari itu je sekejap salah. Ini kan timbul pula masalah perkataan Allah lagi sekali. Tentu sekalian, saya nak maklumkan tentu sekalian, perkataan Allah itu adalah hak seluruh makhluk. Allah Ta'ala Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, bukan Tuhan orang Islam.